Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Ismi Afifah binti Sahrudin selaku guru besar. Nama saya Rabiatul Azimah binti Ahmad selaku KM. Nama saya Nurul Amira binti Nur Zamri selaku JPK Kanan. Cikgu Amira sihat? Alhamdulillah, sihat. Cikgu Ismi sihat? Alhamdulillah sihat. Cikgu Aziz sihat? Rehan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulakan mesyuarat kita ni dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mulakan mesyuarat kita ni untuk kita cadangkan cara dan bagaimana kita melaksanakan hari graduasi yang akan kita laksanakan nanti. Sepanjang musim PKP ni, kita dilarang untuk membuat perjumpaan ataupun program secara bersemuka. Jadi, cikgu-cikgu ada cadangan lain tak? Cara untuk kita laksanakan hari ni? Cikgu, saya ada cadangan. Ya, apa itu Boleh Cikgu tak Mira? kalau kita lakukan hari graduasi itu menggunakan cara pandu lalu? Pandu lalu, menarik juga tu. Ya. Saya setuju dengan pendapat Cikgu Amira kerana dia boleh memudahkan pihak guru, murid dan pihak ibu bapa dalam mengadakan program hari graduasi tersebut. Jadi Cikgu Ismi setuju dengan pendapat saya? Saya setuju. Okey, kalau begitu, cikgu boleh cadangkan perjalanan sepanjang program ini dilaksanakan. Oh, boleh. Okey, yang pertamanya kita perlu tekankan perkara yang paling penting lah semasa COVID ni, iaitu saya cadangkan untuk semua ibu bapa serta pelajar yang dari graduasi untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan seperti memakai mask, hand sanitizer serta cek suhu badan sebelum masuk pandu Betul. lalu. Selain itu, penjarakan antara guru serta pihak yang terlibat juga perlu dijarakkan. Betul? Ya, betul. Cikgu Ismi, saya nak tanya. Boleh saya tahu kedudukan yang sesuai untuk ibu bapa serta pelajar ketika mengambil sijil graduasi pandu lalu tu? Saya rasa kedudukan yang paling sesuai adalah ketika ibu bapa serta anak-anak duduk di dalam kereta dan guru yang menyerahkan sijil graduasi tersebut. Oh, ya, saya setuju. Dan cara tersebut sangat Ya, selamat. saya setuju. Bagaimana pula dengan masa serta tarikh untuk melaksanakan program ini? Okey, masa dan tarikh, masa yang boleh ditetapkan pada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, saya setuju. Masa setuju. yang okey. Terima kasih Cikgu Amira. Sama-sama, Cikgu. Dan masa yang kita lakukan ni sesuai ketika waktu persekolahan. Betul. Cikgu, boleh tak kita tetapkan tarikh untuk adakan hari graduasi ni pada 11 hari bulan 11, hari Khamis? Oh, boleh. Cantik hari tu. Lagipun hari tu kan hari persekolahan. Betul. Betul.
Bagaimana pula dengan tempat Cikgu Ismi, Cikgu Amira? Kita boleh lakukan di dataran kerana tempatnya luas serta mudah untuk ibu bapa keluar dan masuk. Betul. Saya setuju. Boleh kita boleh bahagikan kepada dua bahagian untuk hari graduasi di dataran tadi. Untuk yang pertamanya, setiap pelajar dan ibu bapa akan dicatat namanya sebelum masuk. Kita boleh menyerahkan sijil dan saku hati kepada murid-murid tersebut. Itu dua bahagian lah yang perlu ada. Betul tu. Ya cikgu, saya nak tanyalah, berapa je agaknya bilangan untuk murid guru serta bilangan guru serta VIP yang terlibat dalam hari graduasi ini? Guru yang terlibat lebih kurang 14 orang guru dan seorang VIP dari bahagian pendidikan. Okey, Cikgu Ismi, berapa pula bilangan anak murid? Bilangan anak murid pula lebih kurang 60 orang. Oh, Okey, kita teruskan dengan tema pula. Apa pendapat Boleh. cikgu-cikgu tema mengenai hari graduasi ni? Kita sesuai pakai pakaian yang macam mana tu? okey, saya mencadangkan tema bagi ibu bapa dan pelajar berwarna merah. Pada pandangan saya, cadangan yang dikemukakan oleh Cikgu Aziz tu okey, cuma kita tambah sedikit. Apa kata kalau kita gabungkan warna biru dengan merah, iaitu warna biru untuk ibu bapa dan warna merah untuk pelajar. Bagus cadangan Cikgu Aziz dan Cikgu Mira. Saya setuju sangat. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kalau begitu, saya cadangkan guru-guru memakai tudung putih supaya kita nampak kelainan dekat situ. Boleh? Jadi kita punya tempat boleh dihias dengan bertemakan warna merah dan warna biru ke, Cikgu Amira dan Cikgu Ismi? Boleh Ya, juga. boleh juga. Saya setuju. Saya pun setuju. Cikgu, kita ada pembahagian sagu hati dan makanan untuk ibu bapa tak? Ada. Apa dia tu cikgu untuk sagu hati tu? Kalau untuk sagu hati, kita akan agihkan kepada ibu bapa yang di dalam kereta, iaitu bunga telur. Oh, bunga telur. Okey, boleh. Cikgu Haji okey? Okey. Okey. Untuk makanan pula macam mana? Okey, untuk makanan saya menggunakan nasi ambeng dan air mineral. Okey, saya setuju. Dan cadangan ni sangat bagus. Ya, saya pun setuju. Okey. Berapa pula kos untuk kesemua yang terlibat dalam perbelanjaan ni? Kos dalam pembelanjaan ini kita hanya menggunakan RM300. Okay. Untuk sagu hati pula kita hanya menggunakan RM150. Dan untuk hiasan pula kita menggunakan RM200. Oh, okey. Cikgu Mira? Okey. Cikgu, saya nak tanyalah. Untuk kesemua
kos-kos tadi tu yang digunakan dapat daripada dana mana? Sama ada PIBG, sumbangan ataupun macam mana? Kita hanya menggunakan duit PIBG sahaja. Oh, okey, baik. Kalau kita ada memerlukan sebarang kalau kita ada memerlukan sebarang pertambahan duit, kita boleh gunakan juga duit panitia. Boleh tak cikgu? Boleh juga tu. Lagipun kita kena habiskan duit tu. Betul Okey. cikgu? Betul, betul. Cikgu, Ya. adakah kita perlukan fotografer untuk mengambil gambar? Ya, mestilah. Sebabnya saya nak setiap murid serta ibu bapa ada kenangan bersama semasa hari graduasi ni. Oh. Okey, boleh. Saya setuju juga tu. Cikgu, ni penting juga ya sebab selalunya akan ada yang terjadi. Okey, jika ibu bapa atau murid tidak dapat hadir, boleh ke kalau kita wakilkan orang lain? Boleh je. Sebab saya faham keadaan ibu bapa yang bekerja. Lagi-lagi waktu musim-musim COVID ni kan, mungkin ramai yang tak ada masa. Jadi Betul? diorang boleh wakilkan orang lain. Tak kisahlah sama ada kakak atau abang. Betul. Betul tu cikgu. Betul. Cikgu Smith, Razi, nanti kita buat bunga telur tu sama-sama tau. Boleh je Cikgu Mira. Jangan risau ya. Okey. Cikgu, kan nanti semasa hari graduasi, tudung cikgu kan warna putih. Untuk gaya tudung tu boleh ke daripada segi shawl ataupun bawal ataupun macam mana ataupun tak kisah? Oh, boleh je. Tak kisah pun. Yang penting cikgu pakai tudung. Cikgu Ismi, saya nak tanya. Kalau ada ibu bapa yang datang lambat, macam mana ya cikgu? Oh, okey. Pada cadangan saya, ibu bapa boleh terus berurusan dengan cikgu di pejabat untuk mengambil sijil. Tapi wakilkan seorang sajalah. Kita kena patuhi SOP. Betul tu cikgu. Memang kena patuhi SOP. Betul. Okey. Kesimpulannya sekarang, apa yang dapat disimpulkan di sini, kita perlu tahu tentang dana yang kita guna ataupun yang kita perlukan nanti sepanjang program ini dijalankan supaya mudah untuk kita tahu proses penambahan duit ataupun pengurangan duit. Dan kita boleh catatlah apa yang perlu direkodkan. Betul. Ya, betul. Saya setuju. Dari pendapat pun simpulan daripada Cikgu Ismi. Okey, pada pendapat kumpulan saya, bagi saya majlis graduasi ini adalah satu norma barulah. Maksudnya dilakukan ketika waktu COVID-19 secara pandu lalu. Dan ini sangat menarik, terutamanya kepada ibu bapa lah serta pelajar. Dan ianya bagi mengelakkan daripada virus ini terus tersebar luas. Ya, betul tu. Saya setuju. Betul. Kesimpulan Cikgu Azzi? Ada apa-apa yang nak disimpulkan? Okey, bagi saya, hari graduasi pada tahun ini adalah perkara yang sangat menarik dan ia dapat mengelakkan daripada terkena COVID-19. Okey, saya setuju. Okey. Cikgu Ismi. Ya, saya.
saya ingin bertanya, boleh ke kita mengadakan kereta berhias? Boleh sangat untuk menambah kita punya aktiviti lah dalam program tersebut. Cuma untuk kereta berhias tu macam mana kereta berhias tu dijalankan lah, macam mana tu. Saya setuju dengan cadangan Cikgu Azimah dan persetujuan daripada guru besar, dan saya cadangkan macam mana untuk kita mengadakan kereta berhias tu ialah dengan kita menetapkan warna untuk kereta berhias. Okey, seperti tema pakaian untuk ibu bapa dan anak murid ialah merah serta biru. Jadi ibu bapa perlu menggunakan warna merah dan biru untuk tema hiasan kereta. Jadi siapa yang paling cantik akan dinilai dan dinobatkan sebagai pemenang, dan hadiah akan diserahkan berbentuk wang tunai kepada ibu bapa selepas habisnya majlis graduasi. Okey, setuju semua? Setuju, saya setuju cadangan macam tu. Menarik kan? Menarik sangat. Okey. Perbincangan yang lain ada lagi nak tanya? Ada. Saya Apa dia tu, tertanya-tanya cikgu, macam mana kalau untuk limit dalam kereta tu berapa orang? Contohnya kan ibu bapa dan untuk anak seorang. Jadi kita ni kalau boleh nak elakkan lah daripada ramai-ramai kan, terutamanya budak kecil ataupun orang tua lagi mudah untuk mendapat sakit. Jadi boleh ke kita bagi kebenaran ataupun kita limitkan dalam kereta tu berapa orang untuk majlis graduasi ni? Ataupun hanya yang terlibat saja, maksudnya ibu bapa dengan anak je. Jadi orang lain tak boleh masuk campur lah. Kalau saya lebih kepada siapa yang terlibat je lah dalam majlis nanti. Sebab kalau ramai sangat anak-anak dalam kereta susah juga kita nak buat majlis kan. Nak ambil gambarnya lagi, siapa yang sepatutnya dapat sijil, siapa yang sepatutnya ada dalam gambar kan. Jadi saya lebih kepada siapa yang terlibat lah. Maksudnya ibu, bapa dan anak sahajalah. Betul, saya setuju sangat. Cikgu Azimah setuju? Saya sangat setuju. Okey, jadi cikgu, ada lagi soalan. Bagaimana pula dengan masa untuk sebuah kereta tu pandu lalu daripada satu bahagian ke satu bahagian? Kalau masa tu tak perlulah lama-lama sangat, sebab banyak lagi kan kita punya kenderaan lain nak lalu. Jadi kita kena pandai bahagi-bahagikan masa. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu sekejap. Bagi saya lah kalau macam tu. Faham? Apa pendapat Cikgu Aziz pula? Cikgu Azimah pula? Setiap kereta daripada setiap bahagian tu tidak mengambil masa yang terlalu lama. Adakah Cikgu Azimah setuju? Ya, saya sangat setuju kerana terdapat lagi banyak kereta yang akan mengambil sijil. Jadi kita tak perlu menggunakan masa yang banyak di situ. Betul? Sebab ramai kan, anak murid kita 60 orang je. Ya, 60 orang. Daripada 8 hingga 12 setengah hari tu, jadi kita perlu bahagikan masa untuk setiap budak yang ambil lah. Kita akan jumpa lagi untuk membincangkan lagi yang dengan lebih terperinci pada mesyuarat yang akan datang. Tapi sebelum tu kita akan buka slot persoalan. Kalau ada apa-apa yang perlu ditanya, boleh kemukakanlah. Okey, baik cikgu. Baik cikgu. Cikgu Ismi, saya nak tanya, kita perlukan cleaner tak?
Khidmat cleaner sangat memerlukan supaya bila program dah dijalankan, kita boleh bersama-sama membersihkan. Bukan cleaner saja, guru-guru juga terlibat ya. Okey, baik cikgu. Okey. Okey, Cikgu Mira dan Cikgu Azzi boleh mengagihkan surat untuk ibu bapa mengenai graduasi yang kita akan jalankan tak lama lagi. Okey, baik cikgu. Okey, boleh. Cikgu Mira, ada apa-apa persoalan tak? Ya, saya ada je. Okey. Apa tu? Untuk menghias tu, kita boleh lakukan hari apa je. Maksudnya persediaan awal lah sebelum hari graduasi tu ke ataupun macam mana? Untuk persediaan awal memang kena. Kita kena lakukan sehari sebelum untuk mengelakkan kesalahan yang akan berlaku lah, masalah-masalah yang akan berlaku lah nanti kan. Oh, okey, faham. Okey, cikgu, untuk mask dan hand sanitizer tu disediakan berapa banyak ya? Untuk mask, kita akan sediakan satu kotak yang berisi 100 pieces mask. Dan saya juga akan menyediakan 2 botol hand sanitizer dan pengukur suhu. Okey, bagus. Okey, ada apa-apa lagi persoalan untuk sesi soal jawab ni? Ada. Apa dia tu cikgu? Untuk motor, okey. Okey, kan masa hari graduasi tu nanti, bukan saya rasa lah pada saya, tak kereta saja yang akan terlibat, mestilah akan ada ibu bapa yang menaiki motor. Jadi kita akan benarkan mereka masuk menaiki motor ataupun kita akan gunakan cara yang lain? Bagi saya, bagi je lah masuk sebab ada yang ibu bapa yang mampu menggunakan kereta, ada yang mampu menggunakan motor sahaja. Jadi itu pun boleh juga menjadi biarlah diorang masuk jugalah supaya memudahkan urusan ibu bapa juga kan. Kita tak boleh nak tengok kita je. Jadi ibu bapa yang menaiki motor boleh je. Pendapat Cikgu Azzi pula? Ya, bagi saya, yang menaiki motor juga perlu menghias motor mereka kerana mereka juga boleh terlibat dalam pertandingan tersebut. Pada saya okey je kalau untuk kenderaan seperti motor terlibat dalam pertandingan ni juga. Cumanya, yelah cuma saya nak tahu kebenaran daripada pihak sekolah untuk membenarkan kenderaan seperti motor masuk ke majlis graduasi. Yelah sebab kan kita ni dikirakan pertama kali lah buat secara pandu lalu. Bukan sempena, maksudnya disebabkan kejadian COVID-19 ni. Betul-betul. Lagi, Cikgu Azimah, ada apa-apa soalan berkaitan dengan hiasan ke? Okey, berkaitan hiasan, yang menaiki motor, kita boleh menghias dengan meletak bendera seperti bendera Johor dan kita juga boleh meletakkan seperti lambang-lambang kemerdekaan supaya dia lebih nampak meriah di situ. Betul juga. Semangat kemerdekaan. Semangat saya pun kemerdekaan setuju. Cikgu Azimah ni. Saya setuju. Saya setuju dengan pendapat Cikgu Azimah. Boleh juga meriahkan sedikit hiasan tu. Ya, walaupun bukan hari kemerdekaan. Tak apa, boleh je. Dan tema warna baju kita pun, baju cikgu, baju pelajar serta ibu bapa pun warna biru dengan merah kan? Ya. Jadi memang sesuai lah dengan tema bendera Johor, biru dan merah. Saya sangat sokong lah.
Lagi ada apa-apa lagi? Cikgu Ismi, guru Rasanya besar saya tak ada apa-apa ke? tak ada Guru rasanya. soalan? Tak ada Tak rasanya. ada? Tak ada. Saya rasa semua dah okey dah. Oh, semua dah okey lah. Cuma kita tinggal laksanakan je lah. Oh, InsyaAllah berjalan dengan ada lancar. lagi satu. Oh, ada lagi. Apa dia tu, Ya. cikgu? Okey, untuk hiasan dekat dataran tu macam mana Ha? kita nak buat? Macam mana? Ya. Kita boleh letak kain rentang yang berwarna merah atau biru. Letaklah hiasan-hiasan bunga Balloon ataupun boleh? Meriah sedikit. ya, ataupun bunga apa orang kahwin tu. Yang tu tu Oh, boleh letak juga. ya. Ah, Menarik juga. tu boleh tu. Cikgu Azimah, ni ada tak kepakaran dalam membuat bunga mangga? Kalau tak kita boleh buat sama-sama. Ada sikit-sikit lah, sikit-sikit. Ya, Sikit saya dulu dah tu. Adalah juga kan kepakaran. Jadi kita boleh kemukakan perbincangan ni kepada guru yang lain juga supaya Ya. mana yang kreatif dalam membuat bunga mangga, bunga telur diorang boleh buat sama-sama dengan kita juga. Tunjuk Betul tak, biar diorang tunjuk bakat diorang tu. Betul. Saya sangat setuju. Ada lagi? Ada lagi satu. Last. Okey. Okay, last lah. Okey, apa Okey. dia? Kalau ibu bapa yang mewakilkan, contohlah dia tu ambil lambat. Contoh kita kan habis pukul 12 tapi dia datang pukul 12.30. Contoh kalau yang datang lambat tu kita hanya wakilkan pelajar sahaja ambil, boleh tak? Kita terpaksa bagilah. Kalau gitu. Sebab mak ayahnya pun tak ada. Jadi kita terpaksa kena suruh dia lah yang ambil sendiri. Sebab saya rasa better, saya rasa pelajar lagi boleh kot naik pejabat sebabnya kita kan dah cakapkan nak ambil gambar untuk setiap anak murid sebagai kenangan. Jadi kalau ibu bapa yang datang atau ibu bapa yang berurusan di pejabat macam tak adalah kenangan anak murid tu dengan sijil si tahun 6 kan? Ya, betul. Okeylah. Saya rasa setuju kot, saya tak ada lagi apa-apa persoalan. Cikgu Azimah ada persoalan lagi ke? Cikgu Ismi? Setakat ni tiada lagi. Okay. Kalau tiada, rasanya Cikgu Ismi, guru besar boleh kot tutup perbincangan kita. Okey, saya tutup. Saya rasa itu saja mesyuarat pada kali ini. Mesyuarat pada akan datang kita akan membincangkan dengan lebih terperinci lah macam apa yang saya cakap tadi. Kita dengan ini kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul as. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana memberi kerjasama yang baik. Terima kasih Cikgu Azim. Sama-sama. Kita akan jumpa pada mesyuarat akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Ismi Afifah binti Saharudin selaku guru besar. Nama saya Rabiatul Azimah binti Ahmad selaku Chief PKM. Dan nama saya Nurul Amirah binti Razafri selaku JPK Kanan. Okay, pada hari yang mulia ini kita akan sambung minit mesyuarat kita yang kedua mengenai hari graduasi kita yang akan kita lakukan tak lama lagi. Sebelum kita mulakan kita punya majlis ni, kita buka majlis kita dengan Ulumul Furqan Al-Fatihah. Sebutkan sikit. Takut dengar. Itu dah last.
Amin. Amin, Amin amin, ya ya rabbal alamin. Okay, sebelum tu Cikgu Amira sihat? Alhamdulillah, sihat. Cikgu semua sihat, Cikgu Aziz sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Cikgu Aziz sihat? Cikgu sihat, Alhamdulillah. Cikgu Amira sihat. Alhamdulillah, sihat Cikgu Aziz. Okay, kita sambung kita punya mesyuarat ni ya. Okey. Bila kita dah mula buat program yang pertama kali kita buat, iaitu hari graduasi ni, secara drive-thru pula tu pandu lalu kan. Jadi mestilah banyak cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Cikgu rasa apa cabaran yang akan kita hadapi untuk program yang kita akan buat ni nanti, iaitu program hari graduasi ni. Cikgu mestilah ada cabaran-cabarannya dan ibu bapa pun mestilah ada cabaran-cabarannya. Boleh cikgu bagi tahu tak apa cabarannya, dan kalau ada sekali penyelesaiannya, cikgu boleh bagi tahu juga. Okey, silakan cikgu. Okey, saya dulu boleh? Cikgu Boleh, Aziz? boleh. Okey. Boleh. Pada saya lah. Pertamanya saya rasa yang akan hadap cabaran ni dulu. Yang akan ada cabaran ni pertamanya ibu bapa lah. Mungkin ketidakhadiran ibu bapa dalam menghadiri majlis graduasi ni. Saya rasa mungkin ibu bapa ada masalah yang tak dapat dielakkan dan memerlukan kita untuk beri pada hari lain ataupun mungkin lambat ambil. Maksudnya dia tetapkan masa dia nak ambil pukul berapa ke. Tapi kita tapi pada saya jalan penyelesaiannya lebih baik kalau kita contoh kan kita mula pukul 8 sampai pukul 12 dan masa 12 sampai 1 tu hanya untuk ibu bapa yang lambat, dan bila ibu bapa yang contoh lepas pukul 1 tu nak ambil, kita kena tutup lah dan kita perlu tetapkan hari lain lah untuk ibu bapa yang tidak dapat hadir disebabkan hal-hal yang tertentu. Boleh macam tu? Boleh, saya setuju. Cikgu. Saya pun setuju. Sebabnya kita tak nak ganggu masa cikgu-cikgu juga. Mungkin cikgu ada nak balik ataupun ada hal lain juga. Ya, betul. Dan sebab dia dah terlalu lama daripada pukul 8 dan masa lebih 1 jam sampai pukul 1. So jadinya untuk ibu bapa yang memang betul-betul tak dapat hadir, kita akan tetapkan pada hari lain. Dan dia akan berurusan lah dengan guru di pejabat. Ya, betul. Boleh. Saya setuju. Saya pun setuju. Okay, terima kasih Cikgu SK, Cikgu Aziz. Okey, sama-sama. Okey, kalau Cikgu Aziz pula, ada tak apa-apa cabaran yang akan kita hadapi ni nanti? Okey, bagi saya cabaran yang mungkin kita akan hadapi adalah tentang cuaca. Cuaca hujan ataupun terlampau panas. Tapi kita tak perlu risau tentang tu sebab saya dah letakkan bahawa tempat yang kita nak buat tu adalah ada bumbung. Tempat yang berbumbung. Tempat yang berbumbung dan ibu bapa juga dia menggunakan kereta, jadi kita tak perlu risaulah tentang tu, tentang hujan, tentang panas. Betul? Yeah. Cuma satu lah yang saya tapi risau. mungkin kalau ada mungkin angin yang kuat. Ya, Jadi betul. kita perlu mungkin berhenti sekejap kot. Hujan dan lebat pun akan menyebabkan percikan kan. Jadi mungkin kita perlu berhenti sekejap ke. Dengan sijil-sijil, takut basah. Sebab takut nanti basah, sijil-sijil hadiahnya. Dan mengganggulah waktu-waktu untuk guru memberi sijil pada anak murid. Serta ibu bapa yang nak pandu lalu tu. Ya, betul tu. Okey, kalau saya rasa cabaran yang kita akan hadapi nanti bila murid jatuh sakit. Bila murid jatuh sakit, perlu ke diorang datang ataupun diorang tak perlu datang? Okey, bagi saya senang je. Kalau
murid tu macam demam ataupun memang macam sakit-sakit pening kepala tu, tak kisahlah, boleh tu. Selagi dia boleh bangun, boleh berdiri, bolehlah datang sebab duduk dalam kereta je kan. Kalau demam tu rasanya memang tak boleh lah sebab musim-musim memang tengah pandemik ni kan. Ya, betul. Kalau macam chickenpox tu pun tak boleh. Kita tengok juga apa sakit dia orang tu. Ibu bapa kena bagi tahu awal lah dekat cikgu-cikgu supaya nanti cikgu-cikgu senang nak buat kerja dia orang. Ya, betul. Dan kita pun tak nak tanggung risiko lah. Ya, betul. Takut nanti membawa wabak pula pada warga-warga sekolah. Dan tu sangat-sangatlah membahayakan. Ya. Jadi ibu bapa je lah. Kalau anak murid tak boleh datang, ibu bapa je lah terpaksa. Ya. Betul. Saya setuju sangat. Saya setuju. Seterusnya ada apa-apa lagi tak? Kelewatan ibu bapa yang tidak hadir. Okey. Kenapa tu? Okey, macam saya cakap tadi, untuk yang permulaannya saya nak cadangkan tambah 1 jam masa. Jadi saya perlukan persetujuan lah Cikgu Ismi serta Cikgu Aziz untuk kita tambahkan 1 jam masa daripada pukul 12 hingga pukul 1. Itu untuk memang ibu bapa yang betul-betul datang lambat dan dia sudah beritahu ataupun infokan kita yang dia tu ada masalah sedikit. Tak dapat hadir pada pukul 8 sehingga pukul 12. Jadi mereka minta untuk datang pada pukul 12 ataupun pukul 1. Boleh ke? Okey, bagi saya boleh. Sebab Boleh ke? Ya, sebab kita pun tak tahu kan masalah ibu bapa macam mana. Jadi kita mestilah bertimbang rasa. Jadi boleh je. Okey. Sebab saya takutlah macam ibu bapa tu mungkin tak dapat datang untuk hari-hari lain dan dia minta untuk kita lambatkan masa daripada pukul 12 sampai 1 je. Ya, So saya rasa jadi kita perlulah pertimbangkan cadangan tu. Ya. Betul. Okey, betul. Maksudnya semua setujulah ditambahkan 1 jam. Dengan tambahan masa. Okey. Ya, betul. Saya nak cadangkan cikgu-cikgu dengan kaki tangan ni kita kena datang awal. Buat persediaan awal lah. Datang pergi sekolah, cek apa yang patut, yang perlu dicek. Dah siap-siap susun fail semua. Kita tinggal tunggu je ibu bapa nanti datang. Boleh? Saya setuju. Boleh. Saya pun setuju. Boleh. Okey. Okey. Aziz? Kak, Cikgu Aziz? Okey, saya nak bagi tahu tentang cabaran yang tentang jalan sesak. Mungkin dalam masa yang kita buat tu, mungkin guru ada yang ibu bapa tu dia datang lambat sebab ada jam. Jadi kita perlu atur cara perjalanan tu dengan betul lah. Jadi biar ibu bapa tu tak tunggu lama. Ya, betul. Saya setuju. Bagi tidakkan sebarang masalah yang berlaku lah. Ya. Dan keselamatan tu sangat perlu dijaga. Betul. Jadi nanti kita boleh kerahkan pengawal maaf, Boleh. pengawal untuk mereka berjaga di depan. Ya, betul tu. Supaya tak ada masalah untuk kenderaan masuk. Macam kita boleh ambil rela untuk jaga. Ya, betul. Boleh juga rela. Tapi kita guna cikgu. dulu pengawal. Kalau tak cukup baru kita masukkan rela lah. Ya, betul. Saya setuju. Saya setuju sangat. Okey, selain tu juga ada tak apa-apa lagi nak cakap? Cikgu Ismi tak ada ke? Yang Cikgu Ismi rasa? Saya untuk kelewatan dah tadi kan? Ya, betul. Sudah bincang. Apa lagi ya? Kalau ibu bapa tak dapat datang, kita boleh juga suruh wakil. Contoh macam abang ataupun kakak ataupun mak saudara ke ibu bapa
ibu saudara ke siapa-siapa je lah. Ambil diorang punya sijil tu lah. Sijil. Ha. Jadi kita bolehlah gunakan orang dalam keluarga tu jugalah ya. Boleh. Cuma kita nanti kita akan catat lah. Dia tu siapa, anak dia tu siapa. Kita boleh catat nama dia tu. Jadi kita tahu dia hadir ataupun tidak. Okey, faham. Saya faham. Faham? Untuk ambil gambar nanti, Ya. ibu bapa serta anak murid hanya perlu di dalam kereta saja kan? Ya, betul Ya. tu. Betul. Oh. Jadi berapa masa untuk jurukamera tu ambil gambar pelajar serta ibu bapa ni? Ataupun tak ada tetapkan masa? Sebab kita takut mengganggu ibu bapa yang lain nak ambil sijil. Ya, betul tu. Kalau saya lah kan, ambil gambar tu tak perlu lama-lama. Cuma kita dapat ambil gambar anak murid dengan ibu bapa, okey dah cukup lah tu. Yang penting cantik lah gambarnya. Tak perlu ambil masa yang banyak. Betul? Jadi kat situ kita dah masa kita dah kita jaga betul-betul. Jadi ibu bapa lain pun akan senang lah nanti urusannya untuk keluar masuk. Tak ada, jalan tak akan sesak lah, senang cerita. Gitu lah. Okey, saya faham. Saya setuju. Ya betul, saya pun setuju. Cikgu Ismi, Cikgu Aziz, Ya? Ya. contoh kalau ibu bapa tu naik motor, boleh ke kalau kita dahulukan mereka untuk mengambil sebelum yang naik kenderaan seperti kereta? Boleh sangat. Sebab motor senang. Dia pun mudah kan, boleh masuk, boleh selit-selit. Jadi boleh je motor kita dahulukan dulu. Ataupun Sebab saya takut ada okey. Ya, kenapa tadi? Sebab saya takut ada gangguan cuaca. Terutamanya panas lah. Kesian pada ibu bapa. Nanti kita boleh je kerahkan cikgu-cikgu, sebahagian cikgu-cikgu lah untuk menolong yang naik motor tu lah, ibu bapa yang naik motor. Jadi tak adalah semua dekat kenderaan saja. Jadi ada yang dekat motor dan ada yang dekat kenderaan. Okey, faham. Betul, saya setuju. Okay, terima kasih Cikgu Aziz, Cikgu Ismi. Sama-sama. Terima kasih juga. Untuk checkpoint, checkpoint yang akan kita jaga iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A kena pegang walkie-talkie supaya bahagian B dapat maklumat tu. Siapa yang ibu bapa yang akan datang, yang akan pergi ke kawasan bahagian B nanti. Jadi senang, file-file yang kita dah sediakan nama tu semua, kita tinggal ambil je lah. Dekat situ dah mudahkan urusan cikgu-cikgu juga. Tak perlu nak cari-cari file, cari-cari nama-nama kelas, tak perlu. Okey, boleh, saya setuju Cikgu Ismi. Tapi kalau ada apa-apa yang nak tambah, boleh je tambah. Bagi tahu saya. Nanti kita sama-sama lah bincang macam mana tu. Baik. Mungkin saya rasa akan ada ibu bapa yang degil untuk mematuhi SOP. Ya, betul tu. Sebab dia sebab ibu bapa dalam kereta kan. Jadi betul. Apa pandangan Cikgu Aziz pula? Cikgu Aziz. Okey, bagi saya kita perlu memberitahu mereka awal bahawa menyediakan mask sebelum masuk ke kawasan sekolah. Kita juga boleh menyediakan hand sanitizer dan kita juga boleh menyediakan mask lebih bagi mereka, bagi ibu bapa yang terlupa nak membawa mask sebelum masuk ke kawasan sekolah. Bagaimana, setuju tak? Saya setuju. Setuju. Betul Dan juga. cikgu pun akan sediakan mask serta hand sanitizer kepada ibu bapa yang tidak membawa. Betul? Yes, Saya setuju. sebab macam tu kita lebih mudah dan lebih mematuhi SOP dengan betul. 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 Jadi untuk cikgu-cikgu ni
pakai glove? Cikgu Rizmi, Cikgu Aziz? Kalau saya, kalau boleh pakai. Untuk sesiapa yang berurusan dengan ibu bapa lah. Sebab kita pegang sijil, pegang fail untuk Betul, serah betul, kat betul. diorang, serah kat ibu bapa. Ya. Jadi kita perlulah pakai. Tapi kalau yang bahagian-bahagian lain tu nak pakai pun boleh je, tak kisah. Yang penting kita jaga. Betul-betul sebab Ya. yelah kes sangat bahaya kan sekarang ni. Jadi kalau boleh kita betul-betul nak jaga Ya betul? keselamatan ibu bapa serta warga pendidik supaya tidak terkena jangkitan COVID. InsyaAllah dijauhkan. InsyaAllah dijauhkan. Selain tu, anak murid yang ambil sijil tu pun Ya. boleh pakai glove supaya mengelakkan jangkitan kuman tu merebak lah. Betul tu. Betul-betul, saya setuju. Untuk kemah dan canvas kita perlu ke? Ke tak perlu? Mungkin perlu untuk mereka yang menaiki kenderaan motor. Kalau hujan ataupun terlalu panas, kita boleh sediakan tempat untuk mereka lah. Okey, Ya. jadi kita sediakan je lah. Sediakan je dalam 2 canvas. Okey. Betul. Apa lagi yang perlu kita bincang? Sagu hati. Sagu hati kita dalam bentuk makanan bungkus kan? Ya. Makanan Betul. bungkus tu perlu ke kita susun ataupun memang biarkan dia dalam plastik ke? Macam mana tu? Okay, bagi saya tentang makanan tu kita perlu meletakkan di dalam plastik supaya lebih mudah ibu bapa nak mengambil dan kita juga mudah untuk nak memberilah kepada ibu bapa. Okey. Betul juga tu. Supaya senang nanti kan? Betul. Dah setuju? Cikgu Amira ada lagi tak apa-apa nak cakap? Jarak antara guru serta ibu bapa yang hadir. Okey, jarak. Ya kan? Jarak antara kita, cikgu-cikgu ni. Ya. Kita kena jaga juga. Sebab betul, jarak kalau boleh jarak yang telah ditetapkan oleh KKM iaitu 1 meter. Jadi macam mana tu? Bagi saya lah, kita boleh meletakkan macam stiker kat bahagian kaki lah. Bahagian kaki untuk cikgu berdiri bahagian situ saja. Ya, tak berdekatan lah dan tak bergerak lah cikgu tu untuk dekat ataupun jauh. Betul. Tapi cuma susah sikit lah. Kita kan cikgu banyak kerja nak buat. Kadang-kadang ada yang tempat bahagian ni dah habis tapi bahagian tempat lain tak habis lagi. Jadi dekat situ kita sendirilah kena jaga sendiri. Kita sendiri kena ingat. Senang cerita macam tu lah. Tapi boleh betul. Tampal apa yang Cikgu Aziz punya pendapat tu boleh je kita tampal. Untuk dia benda tu pun mengingatkan kita balik. Ya betul, setuju. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada rasanya. Dan kita boleh untuk slot soal jawab. Ya betul, soal jawab. Apa ya? Cikgu sudah dibagikan tugas kan? Cikgu Ismi, Cikgu Aziz untuk bahagian buat kerja tu. Dah. Cuma kita akan bincang tu kemudian lah. Okey. Semua tugas telah diberikan lah. Dah. Supaya tak kelang kabut nanti. Ya. Okey, saya faham. Baju cikgu-cikgu memang warna putih. Warna tak kisah, cuma tudung je kan putih. Tudung saja. Okey. Tapi bagi lelaki macam mana boleh ya? Baju apa? Bagi lelaki. Bagi lelaki. Kalau pendapat saya lah. Baju Melayu ke? Baju Melayu. Bagi saya lah. Bersongkok. Tapi warna mana tu?
Warna Bagi tak kisah. saya, Ke Cikgu bagi Azri macam saya mana? cikgu-cikgu tu boleh juga kalau nak sama warna, biar kita nak ambil gambar tu samalah semua warnanya. Betul juga tu. Okey. Boleh, saya setuju. Hmm. Untuk kereta berhias, kita kan adakan pertandingan kereta berhias kan? Ya? Ya. Jadi untuk kereta berhias tu nanti siapa yang akan ambil cacatannya? Cikgu yang akan ditugaskan lah nanti. Nanti Maksudnya saya akan ada bagi. poin-poin dia ke? Maksudnya contoh poin 1 ambil ke ataupun memang akan ada cikgu yang dilantik lah untuk mengambil ataupun untuk menilai kereta-kereta tu. Kalau saya ada cikgu yang akan menilai. Tapi kalau pendapat Cikgu Azri atau Cikgu Amira macam mana? Cikgu Azri? Bagi saya kita perlukan satu cikgu untuk menilai sendiri cantikan kereta tersebut lah, dari segi apa. Dari Betul? segi bendera dia ke ataupun warna dia. Ya, dari segi kekemasan ke kan? Betul. Dan tak serabut nanti. Betul, Cikgu Amira macam mana, setuju? Saya setuju sangat. Sangat boleh. Okay, kalau gitu. Tapi untuk hadiah tu kita pergi wang kan? Hadiah secara wang tunai kan? Ya. Secara wang tunai. Ya. Hadiah tu kita akan memberitahu dia berdasarkan dengan telefon lah. Menggunakan telefon lah supaya. Jadi hadiah tu lambat lah baginya jadinya. Sebab nanti kita akan hubungi. Maksud Cikgu Azri hubungi kan? Hubungi ibu bapa tu lah nanti. Siapa yang menang. Dia tak terlalu lama lah. Seminggu ke 2 minggu gitu saja. Betul-betul. Okey, faham. Saya setuju. Untuk motor tidak salah kan untuk berhias juga Cikgu Ismi, Cikgu Azri? Untuk motor boleh je. Letak bendera ke boleh. Lagi menarikkan lah lagi. Sebab kita tak tahu kan siapa yang menang, siapa yang ni, siapa yang dapat. Boleh je. Jadi untuk menang tu berapa pemenang? 3 ke 1 je ke? Bagi saya 1. Kalau cikgu-cikgu lain pula macam mana? Saya rasa 3 kot. Kalau Cikgu Azri? Bagi saya pun sama macam Cikgu Amira, 3, tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Okey, boleh. Sebabnya yelah kalau 1 je macam rasa kesian pada yang ada yang hias cantik tu kan. Betul juga tu. Cuma kita kena tengok dana kita juga tau. Dana tu penting. Baik. Takut tak cukup duit tu lah. Cukup, jadi InsyaAllah. Apa lagi nak bincang? Pasal suhu. Suhu ya? Kenapa dengan suhu? Okey, contohlah kan. Kalau ibu bapa yang datang tu, tiba-tiba suhunya suhu demam 40 ke. Jadi kita benarkan untuk ibu bapa tu masuk ke? Ataupun macam mana? Boleh tak Cikgu Azri, Cikgu Ismi balik bagi pendapat? Cikgu Azri. Bagi saya kita cuma menghantar wakil sajalah, macam jika ibu bapanya yang suhunya tinggi, jadi kita meminta anak sajalah yang ambil. Tapi kalau kan satu keluarga kan, kalau boleh kita nak elakkanlah untuk jumpa sebab tak berisiko. Contoh kalau ibu bapa yang suhunya panas, berisiko untuk anak tu terkena juga. Jadi kalau pada saya lah, tak payah kot untuk kita dah seluruh habis serahkan sijil tu pada mereka. Mungkin pada hari lain. Tapi tak tahulah pada pendapat Cikgu Ismi ataupun Cikgu Azri. Sebab saya takut untuk lagi kanak-kanak kan, dia orang berisiko untuk terkena jangkitan demam tu. Ya betul. Ibu bapa. Sebab metabolisme dia orang rendah. Ya betul.
Bagi Kita boleh saya bagi dia ambil hari lain lah. Ambil hari lain. Kalau Cikgu Ismi macam mana? Ya betul, saya sokonglah pendapat Cikgu Amira dengan Cikgu Aziz. Kita bagi hari lain. Sebabnya ialah kita tak jangka kan ni pun saya rasa persoalan yang perlu saya tanya. Ya, betul. Sebab kalau benda ni terjadi kita Kita tak tahu nak buat apa. Jadi betul. kita sedia awal lah. Ya. Apa lagi nak bincang ya? Untuk bahagian penyambut tetamu. Dekat penyambut tetamu kan yang kena cek suhu tu. Ya. Jadi Cek suhu. Kan cek suhu bahagian penyambut tetamu. Yang pertama. Jadi kita kena maklumkanlah dekat cikgu yang jaga jadi penyambut tetamu tu lah. Kena maklumkan kalau suhu ibu bapa tu tak melebihi, kita kena suruh ibu bapa balik semula. Terpaksa macam tu lah. Betul. Sebab kita pun tak nak tanggung risiko. Dan untuk ibu bapa yang macam contoh ada gejala seperti batuk ke selsema, pada pendapat Cikgu Ismi dengan Cikgu Aziz perlu kita ambil diorang juga untuk serahkan sijil tu ataupun patah balik. Kalau ibu bapa yang ada batuk selsema tu, kalau boleh pakai mask. Kalau batuknya tu teruk ataupun selsemanya tu memang teruk, tak berhenti-berhenti, terpaksa kena balik lah. Tapi kalau batuk dia tu sekejap-sekejap je, batuk biasa lah orang kata, boleh tapi kena pakai mask lah. Kalau pendapat saya. Kalau pendapat Cikgu Aziz atau Cikgu Amira macam Cikgu mana Aziz pula? macam mana? Okay, bagi saya lah yang batuk, yang selsema itu perlu dapatkan pemberitahuan yang awal lah. Macam kalau tiba-tiba malam tu selsema ataupun batuk, tidak digalakkan lah datang supaya menjangkiti ataupun itu. Mana boleh, itu tengah menci. Cikgu Ismi setuju? Saya setuju. Setuju sangat. Okay. Dalam masa yang sama juga kena cepat-cepatlah cari ni pengganti untuk mengambil sijil tu. Oh, okey. Saya faham. Okey. Saya setuju. Ada apa-apa lagi tak nak cakap? Saya rasa macam dah tak ada sebab semua persoalan sudah pun dijawab. Ya betul. Cikgu Aziz? Setakat ni tiada lagi. Semua persoalan pun dah dijawab. Dan semuanya kita setuju kan? Ya betul. Saya setuju juga semuanya. Okey lah. Jadi saya rasa tak ada kot guru besar. Kita dah boleh kot tutup kita punya perbincangan lah untuk minit. Betul. Okey. Kalau macam tu, saya tutup perbincangan ni dengan tasbih kafarah wa suratul as. Amin ya rabbal alamin. Kita akan buat mesyuarat yang ketiga lah, mesyuarat untuk kita persetujui semuanya bersama ibu bapa sekali nanti. Okey, baik. Betul. Itu saja Terima kasih Cikgu Ismi. Terima kasih semua. Terima kasih juga semua. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Afifah binti Saharudin selaku guru besar. Nama saya Rabiatul Azimah binti Ahmad selaku GPKM. Nama saya Nurul Amira binti Nizami selaku GPK Kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menadah tangan dengan penuh kehambaan kepadanya. Untuk itu, majlis mempersilakan Al-Fadilah Ustazah Rabiatul Azimah binti Ahmad untuk memimpin bacaan doa. Dengan ini dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lembut bicara mengucapkan salam, tangan dihulur penuh kemesraan. Majlis bermula bersulamkan kalam. Ahlan wa sahlan kami ucapkan. Yang berusaha Puan Ismi Afifah binti Zahrudin selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Santun. Yang dihormati Puan Nurul Amirah binti Nazampi selaku Guru Penolong Kanan 1, Puan Rabiatul Azimah binti Ahmad selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Siti Aisyah binti Jaafar selaku Guru Penolong Kanan Fatul Kalam. Yang dihormati Puan Aini Tahira binti Zulhaini selaku Wakil dari Jabatan Timbalan Pengarah Akademik, guru-guru serta ibu bapa murid tahun 6 yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadap Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk menjayakan mesyuarat bagi program Hari Graduasi tahun 6 2021 walaupun hanya di dalam medium Google Meet ini. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi agenda mesyuarat ini dengan ucapan oleh yang berusaha Puan Ismi Nur Afifah binti Zahrudin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Santun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati saudari pengerusi majlis, yang berusaha Puan Nurul Amirah binti Nur Zamri, Guru Penolong Kanan 1, Puan Rabiatul Azimah binti Ahmad, Penolong Kanan HEM, barisan guru-guru dan ibu bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun untuk mengadakan mesyuarat Hari Graduasi tahun 6 pada tahun ini. Seperti mana yang dirancang, bagi pihak sekolah, saya merakamkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada Puan Aini Syahira binti Zulhaini kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri ke majlis mesyuarat kami ini. Terima kasih tidak terhingga kepada guru-guru dan ahli jawatan kuasa yang sentiasa gigih dan komited dalam menjayakan sesuatu program. Kita perlu sedar, majlis seumpama ini amat penting untuk diadakan bagi merapatkan lagi hubungan kemesraan antara kami sebagai warga sekolah dengan komuniti luar amnya, secara khususnya dengan ibu bapa. Guru dan ibu bapa sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin berkongsi serba sedikit mengenai tentatif majlis Hari Graduasi tahun 6 yang akan diadakan tidak lama lagi. Hasil perbincangan kami pihak sekolah, kami bersetuju untuk mengadakan Hari Graduasi secara pandu lalu berikutan dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari graduasi ini kita lakukan secara pandu lalu. Tempat yang kita akan guna adalah dataran Sekolah Kebangsaan Seri Santun dan tarikh yang akan kita laksanakan hari graduasi nanti adalah bertarikh 11 hari bulan 11 2021. Masa pula
kita tetapkan pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Tema pakaian pada hari graduasi itu nanti adalah ibu bapa berwarna biru, pelajar berwarna merah dan guru bertudung putih. Tak kisah sama ada shawl ataupun bawal. Jadi tema kita pada hari graduasi tersebut, sepanjang graduasi tersebut adalah biru, merah dan putih. Dan jumlah yang terlibat dalam hari graduasi nanti adalah 6 orang pelajar dan 15 orang guru. Seterusnya, pada hari graduasi nanti akan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama catat tempat bahagian catat kehadiran pelajar, iaitu guru akan menyebut nama dan murid yang hadir dahulu, kemudian mencatatnya bagi mengelakkan sebarang permasalahan. Maksudnya kita akan ada bukulah untuk kehadiran. Dan yang kedua adalah ambil sijil dan sagu hati, iaitu guru akan menyerahkan sijil berserta sagu hati kepada pelajar selepas melalui bahagian ini. Dan bahagian ini pihak sekolah akan menyediakan walkie-talkie untuk memudahkan lagi urusan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Puan Aini Syahira binti Zulhaini dan ibu bapa sekalian. Kesudian anda semua menghadirkan diri ke musyarat ini memberi saya semangat untuk terus berkhidmat dalam dunia pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan atas ucapan beliau sebentar tadi. Demikian itu tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Puan Isminur Afifah binti Saharudin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Santun. Hadirin sekalian, agenda pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan ucapan oleh Puan Aini Syahira binti Zulhaini selaku wakil dari Jabatan Timbalan Pengarah Akademik yang dijemput pada hari ini untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada pengacara majlis yang telah memberi saya peluang dan kesempatan untuk berucap pada hari ini. Yang dihormati Guru Besar SK Seri Santun, Puan Ismi Afifah binti Saharudin, seterusnya Guru Penolong Kanan 1, Guru HEM serta barisan guru-guru dan ibu bapa sekalian. Hadirin sekalian, pihak sekolah telah memaklumkan saya berkaitan program Hari Graduasi tahun 6 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ibu dan bapa-bapa sekalian, kejayaan seseorang murid tidak hanya terletak pada bahu guru semata-mata. Apa yang diterima oleh murid akan hilang jika tidak diasah dan diulang kaji. Di sini letaknya peranan anda sebagai ibu bapa mereka dalam proses mencapai kejayaan penguasaan membaca, menulis dan mengira amat penting bagi setiap murid. Asas hubungan yang kukuh antara pihak sekolah dan pihak tuan dan puan amat membantu dalam melonjakkan lagi prestasi anak-anak kita. Seterusnya dapat melahirkan individu yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sikap cakna ibu bapa terhadap pembelajaran anak mereka sangat saya sanjungi. Tahniah saya ucapkan kepada para guru sebab dapat didik anak-anak murid sampai mereka berjaya. Sekian itu saja dari saya. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aini Syahira binti Zulhaini atas ucapan beliau sebentar tadi. Guru-guru sekalian, bagi menyediakan lagi mesyuarat pada pagi ini dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Puan Nurul Amira binti Zamri untuk membentangkan agenda mesyuarat kita. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang dihormati Puan Ismi Afifah binti Saharudin, Profesor Azimah binti Ahmad dan Puan Aini Syahira binti Zulhaini. Okey. Seperti yang kita ketahui, majlis hari graduasi
tahun 6 kita akan adakan secara pandu dan betul. Jadi kemudian tentatif program sepanjang hari graduasi tahun 6 dijalankan. Okey. Kita sepakat untuk mengadakan majlis hari graduasi pada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari dan waktu tambahan diberikan kepada ibu bapa serta murid pada pukul 12 hingga 1 tengah hari. 1 jam. Okey, jadi untuk pukul 8 hingga pukul 12 tengah hari, pandu tadi dibuka untuk ibu bapa dan murid masuk serta mendaftarkan diri dan mengambil sijil anugerah ataupun sijil tamat sekolah serta sijil graduasi untuk murid. Okey, ibu bapa serta anak murid dinasihatkan supaya untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah bagi mengelakkan pelbagai masalah berlaku sepanjang program berlangsung. Okey, jadi pada pukul 8 hingga pukul 12 tu, ibu bapa serta murid tu boleh je masuk. Dia tak kisah waktunya. Tapi yang penting daripada pukul 8 hingga pukul 12. Okey, waktu tambahan yang diberikan dari pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari itu ialah untuk murid ataupun guru-guru yang mempunyai untuk murid ataupun ibu bapa yang mempunyai masalah seperti meminta guru untuk datang lewat ataupun mereka mempunyai masalah untuk tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi kami telah sepakat untuk wakilkan murid sahaja berurusan dengan guru di pejabat bagi ibu bapa yang datang lewat atas sebab-sebab tertentu. Okey, seterusnya. Okey, bagi program yang akan dijalankan sepanjang hari graduasi tahun 6 ini ialah program kereta dan motor berhias. Okey, program ini sangat menarik dan kami telah bersetuju untuk mengadakannya sepanjang program ini berlangsung. Okey, ibu bapa boleh menghias kereta mengikut tema warna yang disediakan. Okey, tema warna yang telah kami berbincang ialah warna merah, biru dan putih. Jadi ibu bapa perlu menggunakan warna-warna tema tu untuk menghias kereta dan motor. Okey, selepas itu guru akan menilai kereta serta motor yang menarik untuk berpeluang memenangi hadiah berupa wang tunai. Okey, wang tunainya ialah sebanyak RM50. Jadi kami kan 3 buah kenderaan sahaja untuk mereka yang bertuah memenangi hadiah sepanjang menyertai program menghias kereta dan motor. Okey, jadi kepada ibu bapa jangan lepaskan peluang. Okey, jadi rebutlah peluangnya untuk menyertai program menghias kereta dan motor ni. Sebab hadiahnya merupakan wang tunai dan kami akan berikan hadiah itu selepas habis program ataupun kami akan tetapkan satu tarikh untuk memberikan hadiah kepada 3 orang yang bertuah. Okey, itu saja untuk ucapan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Amirah binti Nozamri atas penerangan yang sungguh menakjubkan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kita teruskan lagi majlis kita dengan ucapan yang akan dikemukakan oleh Puan Rabiatul Azhar binti Ahmad selaku JPKM Sekolah Kebangsaan Seri Santun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, saudari pengacara majlis yang dihormati Guru Besar SK Seri Santun Puan Ismi Afifah binti Saharudin, seterusnya Guru Penolong Kanan 1 Puan Nurul Amirah binti Nozamri, barisan guru dan ibu bapa sekalian. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan bajet kewangan hari graduasi pada tahun 2021. Okey. Bajet yang telah dibincangkan pada mesyuarat-mesyuarat yang lepas iaitu berkaitan yang pertama makanan bernilai RM300 iaitu nasi ambeng dan air mineral. Yang kedua adalah bagi cenderamata iaitu bernilai RM150 iaitu bunga telur. Yang ketiga kepada hiasan bernilai RM150 juga sama iaitu kain rentang dan belon. Yang keempat adalah RM200 iaitu alatan kebersihan seperti mask, 100 pieces hand sanitizer, 2 botol dan 2 tempat suhu jenis pemegang.
bagi semua duit yang digunakan ini hanya menggunakan duit PIBG yang telah murid-murid berikan pada awal tahun yang lalu. Okey, seterusnya kita pergi kepada pematuhan SOP yang dikemukakan oleh mesyuarat-mesyuarat yang lepas. Yang pertama adalah pemakaian mask. Okey, pemakaian mask ni sangat penting bagi ibu bapa dan semua guru-guru yang terlibat sepanjang program dijalankan. Yang kedua, pemeriksa suhu badan, iaitu ibu bapa yang perlu masuk ke pekarangan sekolah perlu diperiksa suhu badan sebelum mengambil sijil bagi anak-anak. Okey, yang ketiga adalah memakai hand sanitizer. Hand sanitizer juga disediakan oleh pihak guru-guru dan ibu bapa perlu memakai sewaktu memasuki pekarangan sekolah. Yang seterusnya adalah jarak 1 meter. Bagi ibu bapa bagi guru-guru yang menjalankan program tersebut perlulah menjaga jarak iaitu 1 meter dan ibu bapa juga perlu menjarakkan supaya tidak berlaku COVID-19 berluasa. Okey, seterusnya adalah amaran yang dikenakan sepanjang pematuhan SOP, iaitu sebarang tindakan boleh dikenakan bagi mereka yang ingkar dengan arahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, ibu bapa dan guru-guru yang ingkar bagi amaran yang telah ditetapkan akan dikenakan tindakan yang sewajarnya, dan jika ibu bapa atau pelajar yang mempunyai gejala seperti demam, batuk atau pening, mereka dikehendaki pulang. Mereka tidak digalakkanlah untuk datang. Okay. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih kepada pihak semua kerana sudi mendengar ucapan dari saya. Begitulah tadi agenda-agenda yang telah dibentangkan. Ahli mesyuarat ada cadangan atau persoalan yang hendak dikemukakan? Saya ada Puan Ismail Afifah. Ya, Saya apa tu? menurut Imran bin Zamri ingin bertanya beberapa perkara mengenai majlis koordinasi ini. Okey, bagaimana pula ibu bapa yang mempunyai kekangan masa, contohnya mereka bekerja. Jadi bagaimana pula dengan ibu bapa yang mempunyai kekangan masa? Contohnya mereka bekerja dan tiada masa untuk hadir ke majlis hari koordinasi itu. Jadi Puan Ismail Afifah ada cadangan lain. Itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua pula, bagaimana pula dengan murid yang mempunyai gejala sakit? Adakah mereka akan tetap di situ atau dikehendaki untuk pulang? Itu saja. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Amira. Baiklah, bagi ibu bapa yang bekerja pada waktu itu, ibu bapa perlu mengambil pada hari lain di waktu pejabat. Waktu pejabat pada pukul 8 pagi hingga 1 petang sahaja, dan hanya seorang saja wakil yang boleh mengambil sijil tersebut. Bagi murid yang sakit pula seperti demam, batuk dan lain-lain, tidak perlu ke sekolah dan hanya wakil sahaja seorang yang boleh datang untuk mengambil sijil. Jadi murid-murid yang sakit tidak perlu datang. Kerana kami pihak sekolah tidak mahu mengambil risiko jika ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, ada cadangan dan soalan lain? Saya ada. Saya Puan Siti Salihah binti Khairuddin. Saya wakil ibu bapa yang berada di sini ingin bertanya. Okey, bagaimana pula dengan ibu bapa yang menggunakan motosikal ya? Kerana ada antara ibu bapa yang menggunakan motosikal semasa mengambil sijil. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Siti Salihah atas soalan itu tadi. Bagi ibu bapa yang menggunakan motosikal, tidak ada masalah untuk menghias seperti kenderaan lain. Sangat-sangat digalakkan. Dan kami pihak sekolah akan dahulukan ibu bapa yang menggunakan motor bagi mengelakkan kesesakan yang akan berlaku nanti.
atau kami akan menyediakan laluan khas untuk motor sahaja, untuk ibu bapa yang membawa motor je lah. Seterusnya, sebarang cadangan, apa-apa tambahan cadangan atau persoalan yang hendak disuarakan? Ada. Saya ada puan Ismail Afifah. Ya, apa dia tu? Puan Zaliha binti Sanad. Okey, saya ingin bertanyakan soalan. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang menaiki motor dan kebetulan pada hari itu ialah waktu hujan. Jadi adakah pihak sekolah ada menyediakan sebarang peralatan atau kemah untuk mereka berteduh ataupun macam mana? Okey, itu saja. Okey, terima kasih Puan Zaliha atas soalan ini tadi. Soalan yang sangat baik. Seperti yang saya maklum, ibu bapa tidak perlu risau kerana kami pihak sekolah akan menyediakan kemah ataupun kanvas sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, ada lagi sebarang persoalan atau penambahbaikan? Jika tiada, jika tiada, baiklah, saya akan menjemput Puan Rabiatul Azimah untuk membahagikan tugas-tugas guru ketika program dijalankan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, saya teruskan dengan tugasan-tugasan yang telah dibincangkan oleh pihak-pihak atasan. Okey, pembahagian kerja yang telah dibincangkan pada mesyuarat-mesyuarat yang lalu telah ditetapkan. Yang pertama adalah penyambut tetamu telah dibagikan kepada 2 orang sahaja. Okey, bahagian yang pertama, kemudian bahagian yang pertama iaitu checkpoint yang pertama dibagikan kepada 2 orang sahaja, iaitu hanya perlu mengambil kedatangan sahaja. Bahagian yang kedua iaitu checkpoint yang kedua hanya perlu 3 orang sahaja, iaitu pemegang sijil, pemberi sijil dan penolong pemberi sijil. Dan seterusnya adalah agihan makanan, iaitu di pintu keluar sekolah, iaitu 2 orang sahaja. Penyediaan hadiah sagu hati, iaitu bunga telur 2 orang sahaja. Juru kamera 1 orang sahaja, iaitu di bahagian checkpoint yang kedua. Hiasan dataran hanya perlu 3 orang sahaja dan kebersihan, iaitu semua para guru, iaitu 15 orang sahaja. Okay, itu saja dari saya. Okey, baiklah. Ada apa-apa cadangan atau soalan lain, Cikgu Azimah dan Cikgu Amira? Tiada cikgu. Tiada. Okey, jika tiada, saya selaku guru besar berharap program hari graduasi ini akan berlangsung dengan jayanya walaupun dalam pandemik COVID ini. Dengan ini, saya tangguhkan mesyuarat pada kali ini. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan mesyuarat pada pagi ini. Bintang barat terbitan petang, bintang timur terbitan pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Dengan itu, maka selesailah sudah mesyuarat bagi program Hari Graduasi tahun 6 bagi tahun 2021. Saya, mewakili seluruh warga Sekolah Kebangsaan Seri Santun, ingin memohon maaf atas segala kekurangan atau kesilapan sepanjang menjayakan mesyuarat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai.